mana dia sampai tu? Sesak kata aku boleh pusing balik kata tu. Mu tak apa jalan dulu kata. Mana boleh sempat coverage tak sempat buat cover. Dia terus pergi ke jalan keliling tu, ke atas tu. Tak masalah kata tu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu bagi pihak BPAM selaku tuan rumah pada hari ini merakamkan segi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga media yang telah hadir. Sebelum kita mulakan acara dan sidang media kita pada hari ini, ada baiknya kalau saya memperkenalkan rakan-rakan kita, rakan-rakan NGO yang hadir pada hari ini. Sidang media pada hari ini adalah atas nama Gabungan NGO Malaysia di atas satu isu. Di ujung sana adalah saudara Zulkarnain daripada Kelab Wartawan Muda Malaysia, Datuk Nazim mewakili Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Profesor Dr. Cikgu Mazlan adalah daripada Pertubuhan Silat Kalam Malaysia, Ustaz Abdul Zaid daripada ISMA, Ustaz Nasaruddin daripada Yayasan Al-Quds, Yayasan Nasar. Kursus International. Dan sebelah kanan saya ini adalah Datuk Adit mewakili Jati di mana Presiden Jati, Dr. Yusri pembela, Ustaz Ismail Mina daripada Muafakat, Ayahanda Zul setiausaha daripada Majlis Pemufakatan Ayahanda Malaysia, Arman Nazar daripada Kelab Suara Muda, Suara Anak Muda Malaysia, dan Tuan Haji Karim daripada International Consumer Association of World International Consumer Association. Dan untuk berkati majlis kita pada hari ini, ada baiknya kalau kita mulakan dengan bacaan umur kitab sebelum saya serahkan kepada pengurusi sidang media kita pada hari ini, Ustaz Nasaruddin. Al-Fatihah. Terima kasih dan saya serahkan kepada pengurusi sidang media kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya terlebih dahulu mewakili rakan-rakan daripada gabungan NGO Islam yang sempat dikumpulkan pada pagi ini. Terlebih dahulu merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran rakan-rakan media. Di mana yang disebutkan oleh saudara Mustafa tadi, perhimpunan kita pada pagi ini menggabungkan beberapa NGO Islam di atas satu isu, yakni bantahan keras kita NGO Islam terhadap kenyataan biadab oleh diplomat Vatikan yang baru dilantik di dalam negara kita ini, yang telah membuat kenyataan menyokong penggunaan kalimat Allah oleh pengikut Kristian di Malaysia. Saya akan bacakan dulu kenyataan yang kami sediakan ini dan insyaAllah daripada itu kita akan buka kepada sesi soal jawab untuk mendapatkan penjelasan daripada rakan-rakan NGO yang lain tentang apakah tindakan-tindakan yang akan kita ambil selepas daripada kenyataan kita ini. Sejak kontroversi ini dicetuskan dan menjadi hangat apabila ianya dipolitikkan, kemudian ini menjadi semakin rumit. Lebih parah lagi, ramai umat Islam yang keliru apabila beberapa pemimpin politik pembangkang menyetujui tuntutan institusi agama selain Islam untuk mereka menggunakan kalimat Allah dalam agama mereka. Malah amaran dan teguran ke bawah Yang Maha Mulia Baginda Sultan Selangor turut dipertikaikan oleh beberapa pemimpin pembangkang ini. Setelah didesak oleh banyak pihak, Majlis Syura Ulama PAS akhirnya turut tampil membuat kenyataan bertulis bahawa kalimat Allah tidak boleh diguna oleh mana-mana agama selain daripada Islam. Setelah isu ini dipolitikkan menjadi reda, kita kini diancam pula sekali lagi oleh campur tangan asing dalam pembinaan budaya dan tamadun di negara ini. Kali ini campur tangan oleh residen diplomat yang pertama daripada Vatikan. Dalam isu ini kita anggap adalah merupakan manifestasi tiada rasa hormatnya kepada peradaban dan tamadun rakyat negara ini. Kenyataan yang beliau buat kemarin, yang kita petik daripada beberapa media tempatan dan asing,
menyatakan kalimah Allah boleh digunakan oleh lain-lain agama adalah jelas menunjukkan beliau seorang yang sombong dan enggan menghargai penghormatan yang kerajaan Malaysia berikan dengan membenarkan Vatikan membuka kedutaannya di Malaysia. Sepatutnya kehadiran Vatikan di Malaysia ialah untuk antara lainnya membantu kerajaan Malaysia meredakan ketegangan di antara Islam dan Kristian dalam pertikaian isu kalimah Allah. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Maka itu kami NGO dan institusi Islam di Malaysia sangat bersedia untuk mendidik Archbishop Joseph Marino, Duta Vatikan di Malaysia, mengenai profil masyarakat majmuk Malaysia serta adab, nilai budaya dan etika bagaimana nak menjadi anggota masyarakat majmuk di Malaysia. Jangan samakan senario dan pengalaman beliau di Bangladesh sebagai sesuatu yang sewenang-wenangnya beliau boleh jadikan sebagai rujukan untuk Malaysia. Beliau seorang yang arif jika tidak masukkan beliau menjadi Archbishop dan menjadi diplomat Vatikan ke Malaysia. Maka beliau amat mengetahui apa yang patut dan tidak patut diperkatakan mengenai Malaysia. Beliau adalah dengan sengaja dan dengan niat jahat membuat kenyataan itu untuk mengeruhkan hubungan Islam Kristian di Malaysia mengenai isu kalimah Allah yang pernah dikeruhkan oleh institusi politik. Maka dengan ini, wakil-wakil NGO yang berhimpun hari ini mendesak Archbishop Joseph Marino menarik balik kenyataannya itu, memohon maaf kepada umat Islam dan yang paling baik ialah supaya beliau mengundur diri daripada menjadi diplomat Vatikan di Malaysia. Kerana ketelanjuran beliau sudah memusnahkan apa jua rasa hormat kami terhadap kehadiran Vatikan di Malaysia. Sebagai tetamu negara berstatus duta, salah satu elemen penting dalam perhubungan diplomatik dua negara ialah diplomat asing tidak dibenarkan mencampuri hal ehwal dalaman negara tuan rumah. Ternyata kenyataan wakil Vatikan bermaksud mencampuri urusan dalam Malaysia. Sebetulnya dia menjaga hubungan Malaysia dengan Vatikan dalam konteks menjaga hubungan penganut agama Islam dan Kristian yang diwakilinya. Kenyataan beliau yang bercanggah dengan pendirian rasmi kerajaan Malaysia adalah perbuatan yang disengajakan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Dengan itu, kami NGO Islam menuntut agar Yang Berhormat Menteri Luar segera memanggil wakil Vatikan ini dan memberi kata dua dan menarik balik kenyataan beliau dan atau dihalau balik ke Vatikan. Inilah prinsip diplomatik yang dipegang oleh semua negara yang berteduh di bawah PBB dalam konteks hubungan diplomatik. Inilah dia pendirian kami NGO Islam yang berhimpun pada pagi ini, menyatakan kekesalan kami terhadap apa yang telah diungkitkan ataupun diungkapkan oleh Duta Vatikan yang baru ini, yang jelas bercanggah dengan Vienna Convention yang berkaitan dengan diplomatic relation yang telah ditandatangani pada 18 April 1961 lagi, di mana dalam dalam perjanjian ataupun penandatanganan Vienna Convention 1961 itu ada disebut tentang peranan the receiving state dan the sending state dalam hal-hal yang berkaitan dengan diplomatic relation. Di mana salah satu peranan duta itu, dia tidak boleh sebagai sending state, dia tidak boleh campur tangan dalam urusan domestic receiving state, dan ini jelas tidak dihormati oleh Duta Vatikan yang baru itu. Maka itulah kami berhimpun pada pagi ini ingin mendesak supaya kerajaan Malaysia khasnya melalui Wisma Putra, melalui Yang Berhormat Menteri Luar untuk memanggil duta ini secepatnya mungkin, dan sekiranya tidak ada sebarang tindakan yang dibuat ataupun sama ada bagi pihak Wisma Putra maupun pihak kedutaan Vatikan sendiri, insya-Allah kami himpunan NGO Islam ini akan mengadakan himpunan di hadapan kedutaan Vatikan yang baru yang kita tahu di mana tempatnya. Kita akan berhimpun di sana dan akan meneruskan selagi mana permintaan kami ini tidak dipenuhi. Jadi itu kenyataan daripada saya, dan saya buka kepada rakan-rakan media sekalian mendapat penjelasan juga daripada rakan-rakan NGO yang lain yang ada pada pagi ini. Kita minta supaya semalam sudah disebut tempohnya selama 7 hari.
Jadi kita follow tempoh itulah. Maknanya dalam tempoh 7 hari ini kita mahu sesuatu tindakan diambil. 2 hari mulai hari ini Malam. Semalam. Tindakan-tindakan susulan ni akan kita buat satu demi satu. Jadi selepas kita berhimpun pada pagi ini, kita harap sesuatu dapat dibuat besok. Ada soalan lain? Ustaz, rasanya kenapa mereka sengaja memilih bulan Ramadan untuk membuat kenyataan macam ni? Saya melihat bahawa insiden ini yang kebetulan dia menyerahkan watikah pelantikannya itu pada bulan-bulan Ramadan. Kenyataan itu dibuat, saya fahamkan selepas penyerahan watikah dibuat kepada Tuan Haji Imam dia Direktur Agong. Dia buat kenyataan tersebut. Mungkin satu kebetulan, tetapi bagi kita umat Islam di Malaysia ini mengambil semangat Ramadan. Telah mengajar kita banyak peristiwa-peristiwa besar dalam bulan Ramadan ini, yang apa saja yang berkaitan dengan Islam itu kalau dicabar secara terbuka. Kita ada peristiwa Badar dalam bulan Ramadan, kita ada peristiwa Fatah Mekah di bulan Ramadan, kita ada peristiwa Ain Jalut di bulan Ramadan. Semua ini boleh saja dijadikan asas untuk kita menyatakan pendirian kita secara terbuka apabila Islam itu dicabar demikian rupa. Sedangkan perkara ini sudah pun kita tahu bagaimana isunya dalam negara kita. Tiba-tiba datang pula duta ini yang bagi saya dan bagi kami semua, dia membawa bukan saja suara beliau sebagai duta, tapi suara Vatikan itu sendiri. Dan ini sesuatu yang tak boleh kita diam. Memang sengaja provokasi bulan Ramadan ni. Saya lihat semacam ada satu provokasi di situ. Ustaz, maksudnya isu ni tak pernah reda lagi. Isu kalimah Allah ni masih lagi kata orang ni menjadi kekuatan pihak sana. Apa komentar? Sebab itu aitah kes tu kan bang. Saya juga akan minta nanti rekan-rekan lain untuk turut menjawab. Ustaz Lamina ada, Ustaz Abdul Razak dan rekan-rekan yang lain. Isu ni tak akan reda. Sebab agenda untuk memusuhi Islam ini agenda yang akan berterusan. So bila berterusan, kita akan tahulah benda ini akan sentiasa dibangkitkan. Tapi saya melihat dalam konteks negara kita telah berjayalah menguruskan ianya sampai kepada satu tahap yang boleh tidak diredakan. Tapi tiba-tiba saja datang kita ini dengan kenyataan yang baru ini sesuatu yang kita tidak boleh terima. Kalau dalam konteks negara kita saja, saya lihat pengurusan untuk meredakan suasana ini telah dibuat oleh banyak pihak dan ianya sedang berjalan dengan baik. Tapi dengan datangnya kenyataan daripada Vatikan ini sesuatu yang serius bagi kita. Ya. Boleh tambah sedikit. Saya nak tarik perhatian kepada apa yang disebutkan oleh secara ringkas oleh Ustaz Nasar tadi, iaitu duta Vatikan ini, Joseph Marino ini adalah merupakan duta kepada Vatikan. Jadi dia bercakap atas kapasiti itu, bermakna Vatikan diperintah antarabangsa bersama dengan gereja Kristian di Malaysia dan persekutuan Kristian di Malaysia ini menyokong ataupun mendukung perkara yang sama. Jadi kita memandang serius, melihat ini adalah suatu yang serius, satu ancaman terhadap kedaulatan Islam di negara ini. Dan tindakan yang berterusan ini adalah merupakan usaha untuk mencabar status quo, menguji kekukuhan pegangan dan kedudukan Islam di dalam negara ini. Jadi kenyataan ini seolah-olah ingin mengatakan bahawa dari segi psikologinya, mereka menggunakan pendekatan psikologi untuk menghina rasa kehormatan diri orang Islam, bahawa mereka pada bulan Ramadan, pada bila-bila masa ingin beritahu bahawa kedudukan mereka cukup kukuh dan mereka akan mencabar dan boleh mencabar apa sahaja kedudukan umat Islam, kedudukan kedaulatan agama Islam di Indonesia, dan orang Islam akan tengok saja dan tak boleh buat apa-apa. Ini mesej yang sangat bahaya.
kerana dia akan mematikan semangat juang di kalangan orang Islam sendiri. Jadi bila sekali dia buat kenyataan, 2 kali buat kenyataan, dia 3 kali buat cabaran, kemudian tidak ada respon yang berkesan, tindakan yang berkesan daripada bukan orang Islam, masyarakat Islam dan umat Islam, termasuk kerajaan kita sendiri, maka akan terpahak di dalam hati orang Islam sendiri, generasi baru mengatakan bahawa kita memang tak boleh buat apa-apa. Dan pihak Kristian sudah bertapak begitu kukuh, jadi akan timbul rasa kalah di dalam jiwa orang Islam. Sebab itu bagi saya, tindakan segera dan tegas bagi pihak kerajaan harus dilakukan segera. Kerana Kementerian Luar dengan kadar segera mesti memanggil duta ini dan memberi kata dua. Dan kita di pihak NGO tidak memandang ini sebagai sesuatu yang mudah, sesuatu yang boleh dilihat respon secara responsif, mana sekali lalu itu saja. Tetapi kita merasakan bahawa perlu, di masa akan datang kita akan menyusun lagi rancangan strategi secara tersusun dan secara lebih baik, lebih kemas bagi menghadapi situasi-situasi cabaran yang kita jangka akan berterusan pada masa akan datang. Kita tak percaya kenyataan sebegini semata-mata akan boleh merubah keadaan. Jadi kita cukup faham dengan situasi yang ada, kita cukup faham dan tabiat ataupun sifat pertemuan yang ada. Jadi dia memerlukan kepada kesediaan yang lebih kukuh, persiapan yang lebih jauh dan lebih strategis daripada pihak NGO Islam. Jadi pihak NGO Islam akan melakukan banyak lagi sesuatu yang lebih berkesan untuk mendesak pihak kerajaan sendiri dan mendesak pihak Kristian supaya menghormati perlembagaan negara, menghormati kedudukan negara kita Islam dalam perlembagaan negara sebagai agama persekutuan, agama negara, dan mereka harus berada pada perbatasan yang disepakati bersama. Allah A'lam. Edit daripada Jati. Bismillahirrahmanirrahim. 2 perkara saja. Perkara pertama, kami meyakini bahawa Duta Vatikan ini tidak bergerak perseorangan. Tentu sekali apa yang terpacul daripada mulutnya yang celupa itu adalah hasil juga daripada input dan nasihat dan juga maklumat daripada pihak-pihak tertentu. Dan saya ingin menegaskan, sama ada pihak-pihak ini adalah dalam jentera kerajaan ataupun pihak-pihak ini merupakan di kalangan mana-mana aktivis NGO Kristian ataupun pada pihak-pihak luar negara, kecaman yang dibawa oleh kami turut kami kecam pada pihak-pihak ini juga. Maknanya kecaman ini ialah bukan saja pada duta ini, tetapi mereka yang bersekongkol membawa duta ini sehingga bersifat bacul segi kenyataannya. Perkara kedua, walaupun hari ini dan semalam NGO Islam dan Melayu telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sidang media ini, tetapi jangan sekali-kali kita melihat ini sebagai isu NGO. Ini adalah isu negara kerana yang diutamakan dalam perlembagaan persekutuan adalah martabat agama Islam. Justru kenyataan yang telah dibawa oleh Duta Vatikan ini telah menghina hatta apa yang telah dimartabatkan dalam perlembagaan persekutuan. Maknanya isu ini bukan sekadar isu NGO Islam, ia adalah isu negara, dan sesiapa pun yang mengaku bahawa mereka ini cintai negara Malaysia mesti rasa bahawa orang kalau cemar isi kandungan tonggak dalam perlembagaan persekutuan, mereka kena sama-sama bangun untuk mengecam perkara ini. Perkara ini juga adalah perkara yang telah menyentuh institusi raja selaku ketua pada pelaksanaan pentadbiran dan dasar agama Islam,
sebab Ustaz Nasyar sebut antara lain. Salah satu daripada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang dengan jelas telah menitahkan bahawa kalimat Allah hanya adalah untuk penggunaan umat Islam sahaja. Justru saya tidak mahu isu ini hanya diperkecilkan dan dilihat sebagai sesuatu kepekaan NGO Islam semata-mata. Kami bersini mengambil langkah berani dan kami harap akan ada mereka yang lebih berani daripada kami untuk membawa isu ini sebagai isu negara. Sekiranya hanya diserahkan kepada NGO Islam semata-mata, maka disitulah kita sedar siapa kaca, siapa permata bersabit dalam memperjuangkan martabat agama Islam. Terima kasih. Ismail Mina, Fakat. Pertamanya saya sekarang nak menambah, kalau boleh saya menambah, bahawa Vatikan dia sudah mengamalkan double standard kerana mereka pernah tahun-tahun yang dahulu menganjurkan dialog antara agama. Jadi kenapa wakil dari sini tidak berjumpa dengan NGO Islam untuk berdialog? Jadi sebab itu saya katakan dia double standard dan untuk menekankan, mengenalkan hegemoni Vatikan kepada negara Islam. Ini satu perkara yang kita kena faham. La taba'an kayu wa la nazar hatta tanansu. Jadi ini kita kena premis kita itu dia. Satu. Yang kedua, dia bukan seorang yang wise man. Bukan ada hikmah dalam hubungan kenegaraan. Patutnya Convention Geneva atau protokol diplomatik dia memiliki hormat. Sekarang dia sudah tidak hormat. Dia melanggar prinsip dia sendiri. Kena ada dialog dan seumpamanya. Dia sudah tidak dialog, malah menyebelahi satu kumpulan setelah menyebelahi satu kumpulan yang dia pun tahu bahawa kes ini sedang berjalan di mahkamah. Patutnya dia seorang yang ada hikmah, wise man. Patutnya dia mempunyai hikmah, dia kena faham apa yang berlaku dalam negara kita. Oleh demikian, bagi saya menganggapkan bahawa ini patutnya dia sudah menjadi manusia persona non grata, tidak boleh ada di Malaysia sekarang. Kena mengeruhkan hubungan antara agama yang pada mereka nak promote persefahaman antara agama. Ini orang yang macam ini tidak layak menjadi wakil sebuah negara yang bertamadun. Itu satu. Yang kedua, kita kena faham bahawa dengan kehadiran beliau, kita mengharapkan bahawa ada persefahaman di antara Islam dan bukan Islam. Tapi sebenarnya dia sudah memusnahkan hubungan ini. Dan oleh demikian sekali lagi saya tekankan bahawa orang ini tidak perlu kita benarkan berada dalam negara kita. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Vatikan ini yang dikatakan mewakili Vatikan. Ya. Kita umat Islam selama-lama ini telah umat Islam seluruh dunia telah banyak berkompromi. Kita lihat salah satu perkara yang telah dibuat di seluruh dunia adalah mengkaitkan Isa alaihissalam dengan Christmas. Orang Kristian telah mengatakan yang Christmas itu dirayakan kerana kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam adalah seorang Nabi kita juga. Isa alaihissalam tidak lahir pada 25 hari bulan Disember. Ini telah diakui oleh Pope mereka juga. Jadi ini satu selama-lamanya satu pembohongan, satu kaedah untuk memberi legitimasi kepada apa yang mereka buat. Ya.
Jadi, adakah apa yang disuruh oleh, yang diminta oleh duta ketiga ini juga satu kaedah deception seperti yang dibuat dalam menggunakan Isa alaihissalam di Christmas? Adakah ia satu kaedah deception dengan mengadakan Santa Claus? Sedangkan Santa Claus itu adalah satu mitos animis yang tak ada kena-mengena dengan ajaran Isa alaihissalam. Dan jika Vatikan benar-benar berminat untuk menggunakan ismu Allah, nama Allah di dalam Bible yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, sedangkan nama itu bukan dalam bahasa Melayu, maka kenapa Vatikan tidak mula menggunakan nama Allah ini dalam terjemahan-terjemahan, kononnya terjemahan-terjemahan Injil dalam bahasa-bahasa seluruh dunia, dalam Greek, dalam Inggeris? Kenapa kalimah ini, nama ini tidak digunakan dalam terjemahan Bible di London, di Amerika? Kenapa Vatikan tidak mau buat stiker Allah is the greatest di Europe atau di Vatikan? Ini menunjukkan satu dakwah. Seperti biasa, kita di Melaya telah mengalami banyak perkara di mana British Christian telah menipu kita dengan dakwah-dakwah mereka. Jadi, kita orang Islam seluruh dunia, ada tahap kesabaran kita. Ada tahap kesabaran kita. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sini Select Kalam Malaysia ingin memberi pendapat yang mana saya melihat ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh mendiamkan diri. Mereka tidak memahami bagaimana disebut di mana bumi dipijak, di situ langit hidup. Hari ini mereka datang ke negara kita. Mereka cuba nak mengajar kita, nak menunjuk kita, sedangkan mereka pijak di atas bumi yang nyata. Mereka mesti patuh cara-cara, prinsip, undang-undang negara kita. Tapi mereka telah mula bergerak ke seluruh dunia untuk melemahkan orang Islam. Dan ini hari mereka melihat orang Islam berpecah belah, bergaduh sesama sendiri, membunuh sama-sama sendiri. Mereka cuba nak attack pula negara Malaysia, yang mana mereka melihat Islam di negara Malaysia begitu kuat. Walaupun kita fahaman cara berlainan, tetapi kita di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, walaupun UMNO, walaupun PAS, orang Melayu tetap di dalam hati, tetap bersatu. Jadi saya nak ingatkan kepada duta ini supaya jangan cuba membawa ideologi Yahudi di dalam negara ini. Pasal di belakang mereka adalah ideologi yang untuk memecah belahkan orang Islam dan orang Melayu. Mereka tahu orang Melayu itu kuat. Orang Melayu begitu kuat, dan orang Melayu telah terbilang di dalam seluruh dunia, iaitu orang Melayu yang bertamadun, yang mempunyai budi bahasa yang baik. Mereka adalah terdiri pada orang Islam yang ikhlas. Ikhlas untuk menyatakan sesuatu. Jadi kita bukan nak bergaduh dengan siapa. Kita nak semua satu dunia datang mai sini, buatlah kebaikan, bangunlah negara kita. Mai sama-sama tumpang cari makan. Kita biar satu dunia mai duduk di dalam negara kita untuk hidup bersama. Kita bagi peluang. Adakah mereka datang sini untuk memecah belahkan bangsa kita, memecah belahkan agama kita? Ini hari orang Islam kena bersatu, bangun, bersatu. PAS, UMNO kena bersatu dalam satu dakwah itu. Innama a'malu binniyat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan kuat sampai bila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Azram, mewakili suara anak muda Sabtu Malaysia, merasakan hari ini hari yang begitu sedih bagi saya. Kerana hari ini kita lihat isu yang begitu sensitif dalam negara kita. Martabat Islam hari ini telah diperbentakkan
Di mana pemimpin-pemimpin Islam kita? Di mana ketua-ketua agama kita? Apabila perkara ini dimainkan, akhirnya apa jadi? Hari ini pelbagai isu yang diperlontarkan. Jadi hari ini saya selaku anak muda merasakan sudah sampainya masa untuk para pemimpin tanpa mengira partisan politik, duduklah semeja, duduklah berpangkat. Kerana saya sebagai anak muda tidak mahu lagi agama Islam saya ini dipermainkan. Saya selaku anak muda tidak mahu lagi kita hidup ibarat hidup di lukut di tepi gantang. Akhirnya kita umat Islam dengan kita ini agama pecah. Saya minta pemimpin-pemimpin politik, tak kiralah UMNO, PAS, Pakatan atau apa saja, duduklah semeja, pertahankanlah martabat agama Islam. Raja-raja Melayu, tolonglah pertahankan agama kami. Saya dah tak sanggup dan lihat mereka memainkan agama kita. Kerana bagi saya inilah yang lebih utama daripada kepentingan politik. Cukup-cukuplah. Saya rasa itu lebih utama, kerana saya rasakan kalau kita terus berpecah, akhirnya kita sama kita juga yang akan rugi di kemudian hari. Jadi saya minta pemimpin-pemimpin di luar sana, ayolah bersatu, pertahankanlah martabat Islam kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak menyambung sedikit apa yang saudara Arman sebutkan. Kami NGO Islam mengharapkan dan menunggu-nunggu nanti nak melihat ketegasan daripada pemimpin-pemimpin Malaysia, terutama yang beragama Islam, ya, dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk yang terbaru ini. Saya dalam meneliti berita berkenaan dengan isu ini terjumpa juga berita 2 orang bloggers yang melampau, ya, menaikkan gambar ucapan buka puasa dengan batu teh, letakkan logo halal. Saya tak tahu nak kata apalah. Pemimpin Islam, pemimpin bukan Islam sekalipun harus bertegas di mana semangat Malaysia, di mana semangat kemalaysiaan kamu. Ya, kita melihat, kita nak tengok dalam ramai-ramai pemimpin kita hari ini, siapa yang ada tulang belakang, kata ada backbone, siapa yang berani bertegas dalam hal ini. NGO memerhati. Kita tengok track record masing-masing. Kita nak tengok pemimpin yang benar-benar tegas dalam hal ini. Dan dalam kes yang terbaru ini, yang bloggers ini, saya harapkan kalaupun mereka minta maaf macam mana pun sekalipun, tindakan perlu diambil. Jangan adakan presiden di negara kita ini buat salah, buat kurang ajar, buat biadab, isu-isu agama, minta maaf boleh lepas. Jangan adakan presiden ini di negara kita ini. Ambil tindakan. Guna segala peruntukan undang-undang yang ada. Kalau tak cukup undang-undang, buat undang-undang baru yang tegas untuk tangani hal ini. Ya, jangan sampai ada perasaan bahawa undang-undang otoriti sudah tidak memadai lagi. Ini bahaya. Kalau sudah sampai ke tahap itu, bahaya dalam negara seumpama kita. Kalau dirasakan undang-undang otoriti sudah tidak mencukupi untuk menangani kebiadaban atas nama agama. Ya, terima kasih. Saya seperti Syarif Besar Pemakatan Majlis Hayat Manusia. Jadi kita rasa isu ni kita ingat dah benar, tapi masih lagi dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya menyokong daripada kenyataan daripada yang dibuat oleh Abang Datuk ini. Maknanya ini ada satu isu kita rasa ada agenda, iaitu ada orang yang di belakang. Kita tengok isu ini menjadi satu isu. Kita kata dulu ada isu penghinaan Nabi, kan? Kita pun dah buat report dan berbagai perhimpunan yang kita adakan. Jadi bila tangkap PAS di mana yang dikatakan oleh Datuk Sri. Jadi kita ini mencabar pimpinan yang ada, iaitu terutama sekali pemimpin Melayu Islam di peringkat atasan dalam kerajaan,
supaya ada pemimpin yang berani bertindak tegas seperti mana yang disuarakan oleh Dr. Rusli. Kita rasa isu ni seperti mana yang dikatakan tadi ini bukan isu NGO. Isu ni isu global, isu agama. Jangan kita rasa pihak-pihak tertentu cuba memainkan api. Kita rasa hari ini kita tercabar dan terpanggil. Kita ni di negara kita ni bila kata orang Melayu otomatik dia Islam. Kita rasa ada orang yang cuba ada agenda di sebalik. Kita tak tahu adakah dia daripada parti politik ataupun orang tertentu. Kita tengok pada tahun lepas ada penangkapan daripada JAIS dalam di Damansara di MC. Jadi ada berbuka puasa di dalam gereja. Tapi tahun ni cuba dibangkitkan lagi. Jadi kita rasa ini satu keadaan yang kita rasa benda ni dah dirancang untuk mencabar kesabaran orang Islam. Itulah saya bagi pihak semua daripada BNJ ni. Kita hari ini kita merasa kita tengok hari ini dah orang ini tidak lagi memberi satu perhatian, itu dah tak menghormati lagi. Pertama sekali daripada kenyataan daripada diri Yang Maha Muda Sultan Selangor mengatakan hak kalimah Allah ini adalah isu hak eksklusif orang Islam, tidak boleh dipertikaikan. Tapi hari ini dibangkitkan lagi. Kita rasa kalau bolehlah pemimpin yang ada di dalam negara kita, terutama sekali di pihak kerajaan dan juga pihak Usman Putra, kita mencabar orang ni supaya bertindak tegas kali ini. Kita nak tengok sejauh mana mereka bertindak. Itu yang kita nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada 3 sudut yang saya ingin melihat kepada isu Archbishop Marino ini. Satu ialah keperluan Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vatican City yang keluasannya hanya 1 ekar persegi. Apakah kepentingan perdagangan dengan Vatican City? Malaysia ialah sebuah negara besar, one of the top trading nation in the world. Apa yang Vatican City ni buat? Apa yang dia ada ke kilang itu? Dia hanya ialah pejabat Paus, itu Paus Francis. Saya ingin mencadangkan, kalau nak pun melumpuhkan kedutaan, sekurang-kurangnya bermulalah dengan peringkat charge d'affaires atau wakil dengan pejabat kecil. Bukannya terus diberikan taraf kedutaan. Dan disebabkan oleh Malaysia ni adalah sebuah negara Islam yang mengamalkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ingin mencadangkan bahawa perpaduan sesama Islam itu adalah lebih penting daripada perpaduan dengan Kristian. Jadi saya ingin cadangkan Malaysia lantik wakil-wakil dan tokoh-tokoh besar semua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, membuka pejabat supaya di sini kita ramai ada yang Syiah yang ada boleh dengar macam-macam dalam ni. Jadi biar ada persefahaman di antara orang Islam. Kewujudan perpaduan Islam itu lebih utama. Kenapa kita nak mengadakan perpaduan dengan orang bukan Islam? Jadi saya nak cadangkan semua wakil-wakil tokoh-tokoh imam besar daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membuka wakilnya supaya ada persefahaman di antara semua penganut-penganut mazhab dan 4 mazhab Ahlus Sunnah yang besar ini. Kedua, saya melihat bahawa tindakan berani yang dilakukan oleh Archbishop Marino ni adalah disebabkan tindakan awal daripada pihak pembangkang. Kita melihat daripada PRU 2008 selepas kemenangan Perak jatuh ke tangan pembangkang, kita melihatkan pelbagai budaya Kristian ini cuba diketengahkan di dalam masyarakat. Antaranya ialah pembakaran lilin. Seolah-olah mereka ni dah buat satu upacara pemujaan dengan menggunakan lilin yang dihadiri oleh semua wakil-wakil parti PAS, PKR dan DAP. Kedua, kita melihatkan bahawa kenyataan Teresa Koch yang berkata di dalam mahkamah dalam kes samannya kepada utusan, beliau menolak Islam sebagai agama persekutuan. Ketiga,
sebelum daripada itu kita lihat bagaimana tokoh-tokoh agama Kristian terutamanya ingin sangat menubuhkan Interfaith Council ini, di mana mereka ingin menyamaratakan Islam, kedudukan Islam di negara ini dengan agama-agama lain. Dan kita lihat juga bahawa ini adalah kesinambungan daripada gerakan kristianisasi yang sudah pun bermula lebih lama, iaitu sejak kurun ke-16 dan juga kedatangan Portugis dan British ni adalah dasar 3G seperti mana yang kita tahu, Glory, Go and God. Jadi penyebaran Kristian ini merupakan satu gerakan evangelical yang berterusan. Dan saya merisau dari segi yang aspek ketiganya ialah dari segi keselamatan. Kita melihat dahulu bahawa ada yang bakar gereja, ada yang baling kepala babi dalam surau, dalam masjid dan sebagainya. Kita tidak mahu bahawa jika tidak ada tindakan tegas sama ada untuk menutup kedutaan beliau di sini ataupun menghantar beliau pulang, rakyat Malaysia terutamanya daripada umat Islam akan marah dan mengambil undang-undang di dalam tangan mereka sendiri. Mereka boleh bakar yang rumah tu, Archbishop tu, betul? Ataupun mereka boleh mengadakan pelbagai-bagai ada persengketaan dengan orang Kristian. Jadi ini mestilah sebelum kerajaan mengambil satu tindakan, berilah pertimbangan yang wajar. Saya rasa tidak ada faedahnya kita mengadakan hubungan antarabangsa dengan ada Kedutaan Vatikan. Tidak ada apa yang diperlukan dari segi barangan daripada Malaysia ni. Sebab dia hanya 1 ekar persegi je. Dia pejabat dan juga tempat pelancongan. Mungkin lebih besar lagi dengan rumah dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa kerajaan perlulah berhati-hati, dan juga kita melihat bahawa pemimpin-pemimpin pembangkang dahulu teruja sangat nak menghadiri dan berada di dalam gereja dan bersama-sama. Ini bukannya masalah kita nak bersama. Kita sudah dari segi semangat muhibah kita daripada tahun 60-an, 50-an sudah ada. Kenapa perlu dibawakan Islam tu disamakan dengan budaya mereka? Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian yang wajar dan kita akhiri dengan sedikit pandangan daripada Datuk Nadim mewakili daripada gabungan NGO Islam Melayu. Saya tak ada statement, cuma saya ada gambar nak share. Kita fikir-fikir tengok gambar ni. Sama-sama fikir dan tengoklah apa maksud dia. Saya tak ada statement, ini saya punya statement hari ni. Teacher tells 1,000 words. Teresa Kok dengan ini semasa ni jamuan meraihkan beliau pelantikan Archbishop ni sebagai duta Vatican City. Apa dia punya makna tu kita translate sendiri lah. Kita translate sendiri. Dah. Saya ada satu soalan sikit. Memandangkan begitu banyak serangan yang sedang berlaku ke atas Islam itu sendiri, nampak macam terancang pula tu dari blok lah, daripada di parlimen pun tentang bil pertukaran agama anak-anak dan juga yang terbaru ni. Jadi Ustaz yang ada di sini boleh bagi tak sedikit nasihat kepada umat Islam tentang apa yang dituntut atas kita sebagai umat Islam dalam menghadapi serangan yang tengah berlaku kepada Islam itu sendiri. Saya mohon izin kepada rakan. Pertama sekali adalah umat Islam pertamanya harus tahu dan memahami tentang apa yang dituntut daripada agama itu sendiri. Dan yang dituntut daripada agama kita ini bukan hanya sekadar kita contohnya macam sekarang kita menjalani ibadah puasa. Bukan hanya sekadar berpuasa, tapi ada banyak lagi perkara di belakang puasa itu yang menuntut kita ini untuk kita hayati dan kita amalkan. Jadi pertama sekali yang harus dilakukan adalah memahami tuntutan agama itu sendiri. Dan yang keduanya saya lihat masalah utama dalam konteks kita di Malaysia ini, semakin berani serangan dibuat terhadap Islam ini apabila
dilihat umat Islam itu tidak berada dalam satu saf. Dan sedangkan Allah SWT dengan jelas menyebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah SWT menyukai orang yang berjuang jalannya itu duduk dalam satu saf. Kan? Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu batu-batu yang diikat kemas lagi rapi. Ini kekurangan yang ada dalam konteks negara kita. Jadi insiden ini mudah-mudahan hari ini kita manifestasikan ianya dalam bentuk gabungan NGO yang kita panggil dalam short notice, very short notice. Kita dapat kumpulkan sebanyak ini. Kesedaran itu ada di kalangan NGO-NGO ini. Tapi seperti mana yang disebut oleh Datuk Aidit tadi, ini bukan isu NGO. Kami lontarkan ini kepada masyarakat. Ini isu ummah, ini isu akidah, ini isu jihad, ini isu syariah, ini isu yang kita pada bulan Ramadan ini diminta selain daripada kita berlapar diri daripada terbit matahari sampai maghrib kerang, tapi kita juga diminta untuk menghayati Badar Al-Kubra. Kita juga diminta untuk menghayati Fatah Makkah. Kita juga diminta, tadi saya sebut, untuk menghayati Ain Jalur. Kita juga diminta untuk menghayati Nuzul Al-Quran. Ini semua ni harus kita hayati dalam konteks ummahnya, barulah insya-Allah perkara-perkara sendiri dapat kita tangani. Tapi selagi mana ummah itu duduk tidak bersatu, tidak satu suara dalam hal-hal yang begitu fundamental terhadap akidah kita akan terus dicabar. Kita akan terus dicabar. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Saudara Mat tadi tentang apa perlunya kita buka kedutaan Vatikan di sini, dan sedangkan dari segi manfaat ekonominya ke manfaat apa ni, kita nampak langsung keperluan tersebut. Jadi saya rasa perhimpunan kumpulan NGO pada pagi ini sebagai respon ya kepada kenyataan yang dibuat oleh Duta Vatikan yang baru ini, hari ini adalah permulaan kepada sesuatu yang kami akan rancang lebih daripada ini insya-Allah. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, kami minta dalam tempoh seminggu ini kerajaan mengambil tindakan, kan paling tidak pada peringkat awalnya harus panggil Duta Vatikan ini ke Wisma Putra, dan kita juga minta supaya di mana saya sebutkan tadi menghormati Vienna Convention 1961 itu untuk beliau ini sebab telah melanggar prinsip diplomatic relation, supaya diisytihar sebagai persona non grata dan dihantar balik ke Vatikan secepat yang mungkin. Allahu a'lam. So, cuma saya dapatkan satu clarify. Maksudnya pejabat duta tu perlu ditutup. Tutup. Maknanya, dan duta ni peringkat awal ni, duta ni harus dihantar balik. Dihantar balik. Peringkat awal ni harus dihantar balik. Satu lagi soalan Ustaz, adakah macam tadi Datuk Nazim pada tunjuk, adakah dalam isu ni? Tak ada benda yang berlaku di atas dunia ini yang melibatkan isu sebesar ini yang berlaku spontan begitu. Dan sudah tentulah ada perancangannya, ada benda yang direncanakan dan sebagainya. Dan kita tahu bagaimana perancangan demi perancangan dilakukan oleh gerakan-gerakan yang sendiri terhadap Malaysia ini, sebab saya boleh sebutlah salah satu-satunya negara dalam dunia ini yang masih kita boleh lihat Islam itu terus berkembang dalam suasana kita hanya majoriti 54%, tetapi kedudukan Islam itu begitu tinggi adalah Malaysia. Dan Malaysia adalah model kepada negara Islam moden yang toleran, yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sentiasa berkembang ikut perkembangan suasana zaman dan keadaan. Dan ini sudah pasti tidak akan disenangi oleh musuh-musuh Islam yang boleh datang dalam apa saja nama, apa saja bentuk. Tetapi asasnya apa yang telah Ustaz Ismail Mina bacakan ayat tadi, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan redha ke atas kamu orang Yahudi dan orang Nasrani lagi kamu tidak mengikut jejak langkah mereka. Ada kaitan dengan DAP ke? Allahu alam, kita boleh pergi kepada detail ni nanti, tapi gambar ni tadi yang telah ditunjukkan oleh Datuk Nazim tadi, mungkin Datuk Nazim dah sebut picture speak semua. Kita minta DAP tegur lah. Buat penjelasan. Biar dijawab. Biar penjelasan. Beri explanation sikit.
Suka hati dia nak beri explanation apa pun yang tipu tak pun Minta tapi dia buat explanation. Kalau dia baik sangat dengan envoy ni, dia minta dia tegur sama envoy ni. Dia minta penjelasan. minta dia pergi buat penjelasan cerita ni apa cerita dia berlaku masa ni. Kita tak nak tanya lah, kalau dia nak tipu pun tipu lah Ya. suka hati dia, tapi Ya, biar dia buat beri penjelasan. penjelasan. Okey. Jadi saya ucap terima kasih kepada utamanya rakan-rakan NGO. Saya ucap terima kasih kepada tuan rumah sudah berjaya membentukkan dewan pada pagi ini. Dewan Isikan. Saya terima kasih kepada rakan-rakan media yang bersama dengan kita. Dan insyaAllah ini janji kami lah, maknanya akan ada program susulan selepas daripada ini. Kita tunggu sajalah. Beritahu kami. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat main juga boleh.